Bersama dengan Encik Shah Fazil Hang Jebat bersama kita untuk perkongsian yang pastinya akan memberikan kita sedikit sebanyak kesedaran untuk terus menghargai Syawal ini. Ya, Encik Shah Fazil, kita panggil Shah lah ya. Kalau nak dikongsikan sebab di Ampang tempoh hari memang kita sedia maklum tentang apa yang berlaku. Saya juga pergi ke sana untuk berlintas langsung. Kalau nak dikongsikan ketika kejadian tu Encik Shah, bagaimana situasinya dan di mana keadaan Shah bersama dengan keluarga? Sebelum kejadian sebenarnya aduan semua sudah dibuat sebelum ni. Dalam 10 hari bulan 3 kejadian tersebut pagi ada sedikit runtuhan dan yang paling teruk melibatkan nyawa petang. Mana saya bersama isteri bawa balik dalam masa 10 minit dalam rumah. Kejadian tanah runtuh tu yang pertama sangat risau dengan keadaan yang teruk dengan tanah yang dah masuk ke dalam rumah tu. Kita orang berlari terus ke dapur dan buka pintu belakang. Okay. Anak-anak ketika tu kat mana? Anak-anak ketika tu sebelum kejadian ada dekat ruang tamu. Dia tengah tengok TV. Semua anak-anak semua ada dalam rumah ketika tu? Semua ada dalam rumah. Ya. Bila dah tanah turun masuk ke dalam rumah, pintu semua dah pecah. Anak terus berlari. Anak sempat lagi tengok tanah tu dah masuk ke dalam tanah. Kalau nak dikongsikan ahli keluarganya anak 3 orang. Anak 3 orang. Bersama dengan isteri lah ya. Isteri, betul. Dan juga turut berada bersama dengan kita di set pada pagi ini. Dan okey, selepas kejadian ini pada bulan Mac kan. Sekarang Aidilfitri pada Mei. Perkembangannya sekarang ni bagaimana? Dah clear ke atau belum lagi? Pengembangan sekarang ni rumah masih lagi tak boleh duduk. Dalam rumah ada lagi tanah yang penuh sampai 2 tingkat. Wow. Sebab rumah Encik Shah ni antara yang paling berdekatan juga. Paling dekat dengan cerun tu. Kejadian tu lah ya. Okey. Wow. Encik Shah bersama keluarga ni menetap di mana sekarang ni? Sekarang ni kami terpaksa menyewa untuk nak duduk yang selesa sikit lah duduk. Kalau tidak memang tak boleh duduk kat situ. Jadi kereta pun memang dah total loss, memang tak boleh pakai. Wow. Kereta pun dah teruk. Jadi kita terpaksa sewa dekat dengan sekolah anak. Jalan kaki je anak senang. Tak payah kita hantar ni. Motor adalah sebiji tu je. Wow. Kalau macam keadaan macam ni kan Hanif, anak-anak kita risau kan. Memang kita ni kita tak kuat pun kita kentalkan minda kita. Dan anak macam mana minda mereka ialah berubah kehidupan tu, dia berjalan ke sekolah. Macam mana Encik Shah? Memang 100% tu memang diorang trauma betul lah. Memang sikit hujan ke apa ke memang diorang dah peluk-peluk, dah takut. Sebab kejadian tu lepas hujan lebat, dia terus tanah yang turun. Masuk turun dalam rumah. Memang trauma lah. Aidilfitri kali ni, saya percaya pastinya sangat berbeza lah. Berbeza sangat. Kalau nak dikongsikan, bagaimana persiapan dan juga sambutannya tahun ni Encik Shah? Persiapan raya semua memang tak ada buat apa-apa pun. Sebab semua rumah yang ada tu kita memang nak siap kat situ je raya. Tapi dah jadi macam ni, memang tak ada buat apa-apa lah. Kita pun pakai baju tahun-tahun lepas punya je. Mana yang ada je lah ya. Lepas tu adalah sambut raya, malam raya dengan raya pertama dekat rumah belah isteri, belah wife. Keluarga diorang ada kat situ. Diorang gembira jugalah kat situ. Ubatlah sikit kita punya yang risau apa semua tu kan, hilang lah sikit. Gembira kat sana lah, raya kat sana. Korang boleh menumpang kebahagiaan tersebut. Betul. Dan dikabarkan di sekitar kawasan rumah seperti tadi pun kita sempat berbual. Kabarnya masih lagi berlaku sedikit runtuhan kecil pada ketika ini. Jadi kalau nak digambarkan sebagai pemilik rumah lah di sana dan yang penghuni yang duduk di sana juga. Kebimbangan itu sebab nanti kalau nak kembali pulang selepas selesai kita tak tahu berapa lama kan akan diambil. Jadi nak dikongsikan perasaan ketika inilah kebimbangannya, nak pulang ke atau apa perancangannya nanti macam mana? Nak kongsikan nak duduk balik dekat situ rasanya 50-50 lah rasanya. Sebab sekarang ni pun ada lagi runtuhan, ada lagi bomba ada datang sekarang ni. Ada kejadian sekarang ada bomba datang, polis datang. Jadi kami 50-50 tak tahu lagi nak duduk ataupun nak biarkan macam tu je. Tapi itulah, kalau nak duduk kalau tak nak duduk tak tahu mana nak duduk. Nak duduk mana pula kan? Nak beli rumah lagi ke apa semua kan. Memang kita orang tak ada fikir lagi lah. Wow.
Yalah, ini perancangan orang kata sebab ia membabitkan kediaman kita, kata kehidupan kita di Kuala Lumpur dan sebagainya kan. Tapi kalau boleh dikenangkan semula, ada tak menerima sebarang bantuan ke dari mana pihak untuk mempercepatkanlah proses-proses tertentu, Cik Syah? Ada tak? Bantuan buat masa ni yang ada zakat dengan kerajaan Selangor lah. Bantuan yang dia beri mak hari tu dia bagi dalam berzakat ada bagi RM5,000. Dan Selangor pun ada RM5,000. Jadi kita itu boleh mengurangkan beban yang saya tanggung lah. Cuma kita nakkan keadaan rumah yang kita nak bina balik tu, kita tak tahu macam mana. Kita nak dapatkan penyelesaian tu. Jangka panjang jangka panjang tu. Kita nak selesaikan masalah rumah yang dah runtuh dengan keadaan kita yang kewangan pun tak ni kan. Mana nak cari kita beratus-ribu nak naikkan rumah, nak runtuhkan, nak naikkan balik, mana nak dapat. Dan kita bercerita mengenai rumah kediaman kan. Keadaan persekitaran tu masih berhubung dengan jiran-jiran tetangga yang berada di sana? Ada, masih berhubung. Bagaimana situasinya, keadaan perancangan jiran-jiran juga komuniti di sana? Sebab ketika saya berada di sana, Sofia, memang banyak sekali rumah yang terkesan ni. Ramai juga yang terkesan dengan keadaan pada ketika itu. Sekarang macam mana? 6 ke 8 biji rumah yang terkesan. Teruk kan? Ya. Teruk yang tak duduk tak boleh duduk. Masih lagi duduk menyewa di luar. Jadi kita orang pun sekarang ni tengah buat rancangan sikitlah, ada buat perbincangan untuk menyelesaikan masalah kami ni. Kita akan pergi ke mana-mana tempat untuk mendapatkan pengalaman lah, untuk mendapatkan macam mana cara kita nak selesaikan masalah rumah yang terjejas ni. Sebab tanah semua ada lagi dalam rumah tu. Memang tak boleh nak keluarkan tanah tu. Memang tak boleh buat sebab apa. Di luar pun masih lagi berlaku pergerakan. Ada lagi pergerakan. Kalau kita kembali pun tak boleh kan. Tapi kalau dikatakan sebab kita berada siaran langsung televisyen ni kan, kalau dikatakan satu bantuan yang diperlukan lah Encik Syah dan semua mereka yang terkesan dengan bencana baru-baru ini, apakah satu perkara yang Encik Syah nak utarakan supaya pihak-pihak tertentu tu ambil perhatian dan mula memberikan bantuan yang sepatutnya? Apakah satu perkara itu? Satu perkara yang saya nak cakap, kami penduduk ni nak ada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk kami menyelesaikan masalah rumah kami yang total loss lah, senang cerita. Kami nak ada cara dia macam mana, minta bantuan yang tu untuk menyelesaikan masalah rumah kami yang total loss, tak boleh duduk langsung. Kami nak pihak-pihak yang bertanggungjawab lah untuk menyelesaikan kes ni. Itu saya pasti juga harapan semua dan juga ahli keluarga lah kan, dengan anak-anak dan isteri juga berada di sini. Okey, semua faham lah anak-anak pun semua faham. Ada yang masih bertanya lagi, macam mana keadaan sekarang? Tanya macam mana? Keadaan sekarang ke bila nak balik ke apa semua? Ada semua faham. Anak-anak tanya juga bila nak balik. Ada yang tak nak balik dah sebab masih trauma. Ya. Sebab kejadian depan mata, macam satu filem lah rasa, macam bergegar-gegar. Wow. Biasa kita tengok di filem je kan. Selalu tengok filem. Turun tangga tu je, tanah tu dah kejar kita daripada belakang. Macam mana kita nak nasib baik pintu belakang tu boleh buka, lari terus ke belakang. Saya mendengar ni pun saya rasa takut. Bila bayangkan perasaan Encik Syah bersama keluarga yang berada di dalam kejadian tersebut ketika ia berlaku. Kami mengharapkan agar kekuatan mental, emosi Encik Syah dan keluarga terus kuat. Semoga pihak berwajib juga mengambil peranan. Dan satu orang kata pesanan lah ataupun ucapan raya secara ringkas kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton Encik Syah sekarang. Apa disampaikan? Saya nak ucapkan, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya lah kepada semua yang membantu daripada awal sampai sekarang. Membantu saudara-mara, adik-beradik, kawan-kawan sekerja, banyak sangat membantu. Terima kasih banyak juga kan sudi bersama kami berkongsi. Saya percaya ini bukan satu perkara yang mudah untuk dikongsikan. Betul. Tapi mungkin dengan perkongsian ini dapat lebih membuka mata dan juga bersama-sama dengan orang ramai lah kan. Sekurang-kurangnya ada doa yang akan dititipkan kepada Cik Syah, sekeluarga dan juga kepada mereka yang terkesan akibat daripada kejadian tanah runtuh tersebut. Terima kasih banyak, selamat raya ya. Terima kasih, selamat raya. Semoga terus tabah ya. Berbeza lah kan. Syawal kali ini saya percaya juga kepada keluarga mereka.